kamu boleh bermain di padang. Okey, implikasi ni dia ada antijadian dan akibat. Kalau kamu buat sesuatu, kamu akan dapat sesuatu. Jika, maka. Okey? Kita boleh tulis implikasi dengan menulis jika P, maka Q. Okey? Jika P, maka Q. Okey, P ni apa? P ni sebagai antijadian dan Q sebagai akibat. Okey, kalau nak senang ingat, P ni dia selalu ada kat depan. Jika P, maka Q. Q selalu ada dekat belakang. Okey, kita akan tengok contoh. Okey, kita tengok contoh yang ke-8. Jika bentuk, bentuk implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. Okey, kita dah diberi antijadian. Antijadian ni apa? Tadi saya kata antijadian ni ialah P kan? P selalunya ada dekat depan. Okey, akibat ni apa? Akibat ni ialah Q. Q selalu ada kat belakang. Kita kena bentukkan implikasi yang ni. Jika P, maka Q. Jadi, kita boleh tulis dia sebagai jika P dia apa tadi? Antijadian kan? K boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, tulislah. K boleh dibahagi tepat dengan 5. Lepas tu, maka apa? Maka Q. Q ialah akibat. K ialah gandaan 5. Okey, settle. Kita dapat markah untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, antijadian dia punya P dia ialah set K mempunyai subset kepada set L. Okey, akibat dia punya Q dia ialah number K kurang atau kurang daripada atau sama dengan bilangan L. So, kita boleh tulis jika set K, kena tulis jika lah. Jika set K subset kepada L, maka bilangan K lebih kecil atau sama dengan bilangan L. Okey? Kita kena tulis jika, maka. Okey? Itu ialah implikasi. Cara nak tulis implikasi. Okey. Ni dia dah bagi dah lah jawapan. Okey, kita akan tengok contoh yang ke-9. Tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Okey, tadi kita tahu kan antijadian ni apa? Antijadian ni ialah P. Akibat ni apa? Akibat ni Q kan? Okey, selalu P ada kat depan, Q ada di belakang. So, dia suruh tentukan antijadian. Untuk soalan A, dia punya antijadian dia ialah, apa dia? Jika X ialah faktor bagi 16. Okay. Jika X ialah faktor bagi 16. Ini ialah dia punya P kan? P ialah dia punya antijadian. So, just kita tulis X ialah faktor bagi 16. Dia punya akibat dia. So, tulislah akibat. Akibat dia ialah apa? Akibat dia Q kan? Q dekat belakang. Selepas maka. Maka X ialah faktor bagi 64. So, X ialah faktor bagi 64. Okey, senang saja topik ni. Jangan pening-pening. Jangan buat-buat susah. Sebab dia sebenarnya sebiji je. Okey, kita ambil daripada apa yang dia tulis saja. Okey, untuk B. Dia punya antijadian ni apa? Antijadian dia yang belah depan lah kan antijadian. Selepas jika. So, X tolak Y besar daripada sifar. X tolak Y besar daripada sifar. Okey, dia punya akibat pula. Akibat dia ialah selepas maka. So, X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y. Okey, settle kita punya soalan A dan soalan B. Kita tengok seterusnya. Ni betul lah dia punya jawapan tadi.
Okey. Tadi implikasi kita tengok. Implikasi yang pertama, jika P maka Q. Kita juga ada implikasi yang kedua. Implikasi yang kedua ni kita tulis dia sebagai P jika dan hanya jika Q. Okey, cuba tengok. P dekat depan juga kan? Q dekat belakang. Okey, dekat tengah-tengah ni ialah jika dan hanya jika. Okey, kalau awak nampak jika dan hanya jika, so automatik awak kena tahu kalau ada tengah-tengah dia jika dan hanya jika, dia membentuk dua implikasi. Implikasi yang pertama dan implikasi yang kedua. Okey, untuk implikasi yang pertama, jika P maka Q. Kita kena tulis P dulu Jika P maka Q. So, untuk implikasi yang kedua, terbalikkan. Q pula main depan. Jika Q maka P. Okey, kalau nampak jika dan hanya jika di tengah, dia akan membentuk dua implikasi. Okey, macam tadilah. Ini implikasi yang pertama dan ini ialah implikasi yang kedua. Kita boleh pecahkan dia sebagai dua implikasi lah. Okey, kita akan tengok contoh. Okey, contoh yang ke-10. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey, dia bagi dua implikasi. Jadi, yang atas ni ialah implikasi yang pertama. Ini ialah implikasi yang pertama. Okey, ini pula ialah implikasi yang kedua. Dia suruh bentukkan P jika dan hanya jika Q. Okey, tadi kan saya kata implikasi yang pertama jika P maka Q kan? Okey, kat depan ni P, dekat belakang ni Q kan? So, implikasi yang kedua, jika Q maka P. Okey, so dia suruh bentukkan implikasi yang macam dekat atas ni. Jadi kita tulislah P dia apa? P dia ialah K ialah nombor perdana. Okey, cuba tengok dekat P yang bawah ni pun. K ialah nombor perdana. So, tulislah untuk soalan A. K ialah nombor perdana. Apa? Jika dan hanya jika. Okey, just tulis je. Jika dan hanya jika Q. Q dia apa? Q dia ialah K mempunyai dua faktor sahaja. Okey, sini pun sama. K mempunyai dua faktor sahaja. Just tulis. K ialah nombor perdana. Jika dan hanya jika K mempunyai dua faktor sahaja. Okey? Macam itulah cara nak tulis dia. Kita kena tentukan dulu dia punya P dan Q. Okey, cuba tengok untuk B. Untuk B, yang mana P? Okey, P selalunya dekat implikasi yang pertama dia selepas jika. So, ini ialah dia punya P. Mana? Okey, ni dia punya P. Dia punya Q dia apa? N sama dengan 1 dia punya Q. Jadi, sama juga kan? Sini Q. Ini apa? Dia punya P. Jadi, kita boleh tulis sebagai P dulu kan? P jika dan hanya jika Q. P dia apa tadi? P dia Y sama dengan A X kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Okey. Sorry, tak ada koma Jika dan hanya jika Q. Q dia apa? N sama dengan 1. Okey? So, settle. Okey. So, apa-apa pun dalam topik ni, kita kena tentukan dulu dia punya P dan dia punya Q. Okey.
Kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang ke-11, dia kata tulis dua implikasi. Okey, dua implikasi berdasarkan implikasi P dan hanya jika Q yang berikut. Kalau kita nampak jika dan hanya jika ni, automatik kita tahu kita boleh bentukkan dua implikasi. Implikasi yang pertama tadi apa? Implikasi yang pertama, jika P maka Q. Okey, untuk implikasi yang kedua, jika Q maka P. Okey, dia terbalik kan? So dekat sini kita tentukan dulu yang mana P, yang mana Q. Okey, selalunya di hadapan jika dan hanya jika ni ialah P kan? Okey, ini ialah P. Kita tulislah ni P. Dekat sini ialah Q. So, untuk soalan A, tulis cantik-cantik. Implikasi 1 ialah jika P maka Q. So, tulislah. Jika P dia apa? Punca kuasa 2R sama dengan 5, maka R sama dengan 225. Maka Q kan? Okey, itu untuk implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika Q. Q dulu. Jika R sama dengan 225, maka punca kuasa 2R sama dengan 5. Okey, contohlah. Cikgu, boleh ke saya tulis implikasi yang pertama tu, jika R sama dengan 225, maka punca kuasa R sama dengan 5. Maknanya dia tulis yang implikasi yang kedua ni kat atas, dekat implikasi yang pertama. Tak boleh sebab dalam syarat dia, implikasi pertama mesti jika P dahulu. P baru maka Q, baru Q. So awak kena tulis, memang kena tulis macam tu lah. Kena tulis P dulu, lepas tu baru Q. Dekat implikasi yang kedua, tulis Q dulu, baru tulis P. Okey, kalau awak tertukar, terbalikkan dua-dua ni, akan jadi salah. Okey, daripada dapat markah, terus dapat telur ayam. Okey, dapat kosong. Okey, kita tengok yang B. X lebih kecil daripada 6, jika dan hanya jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16. So, tentukan dulu yang mana P, yang mana Q. P selalu ada kat depan. So, kat sini P. So, Q dekat belakang. Kat sini Q. So, tulislah implikasi yang pertama. Implikasi yang pertama ialah jika P, jika X lebih kecil daripada 6, maka Q. Maka X tambah 10 lebih kecil daripada 16. Okey. Implikasi yang kedua. Implikasi yang kedua, jika Q, maka P. Jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16, maka X lebih kecil daripada 6. Okey. Just kena fahamkan betul-betul lah yang mana P, yang mana Q. Okey. Ini pun lebih kurang sama jugalah macam tadi. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. Okey, so ingat balik. Apa itu antijadian? Antijadian ialah P kan? Akibat ialah Q. So, yang ni kat depan, yang ni kat belakang lah. Tulis je lah. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Okey? Tengok kepada soalan. Soalan suruh buat yang ni, kita buat yang ni. Okey? Untuk B pula, jika, tulislah. Jika P ni, jika A, X kuasa 3 tambah B, X kuasa 2 tambah C, X tambah D sama dengan kosong bla bla bla, maka apa? Maka A tak boleh sama dengan kosong.
Okey, untuk C pula. Jika apa? Jika N tolak 5 lebih besar daripada 2N, maka N lebih kecil daripada negatif 5. Okey, ini pun sama juga. Senang je kan? Okey, nanti awak boleh tengok dalam buku teks. Boleh cuba sendiri. Okey, yang ni pun sama juga macam tadi. Tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Okey, so kita tahulah antijadian tu apa? Antijadian tu P. Akibat ni Q. So, tentukan antijadian. So, tulislah antijadian. Antijadian dia apa? P kan? X ialah nombor genap. So, X ialah nombor genap. Okey. Untuk akibat dia apa? Q kan? X kuasa 2 ialah nombor genap. X kuasa 2 ialah nombor genap. Okey? Okey, untuk B pula. Antijadian dia apa? Antijadian dia P kan yang depan ni. Okey, tulis macam tadi. Antijadian set K sama dengan set kosong. Dia punya akibat dia bilangan K sama dengan kosong. Okey. Untuk C, akibat dia apa? X ialah nombor bulat. Betul. Dia punya akibat dia 2X ialah nombor genap. Okey. Ini pun sama jugalah. Ini ialah dia punya antijadian. Dan ini ialah dia punya akibat. Okey, next. Ni pun sama juga macam tadi. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika bagi implikasi yang berikut. Dia suruh kita bentukkan implikasi macam ni. Okey, dia dah bagi dah kat kita 2 implikasi. Implikasi yang pertama dan implikasi yang kedua. So, kita tentukan dulu lah. Kita tentukan yang mana P, yang mana Q. Dekat sini, P. Dekat sini, Q. Ni pun sama. Dekat sini, Q. Dekat sini, P kan? Okey, P, Q. Q, P. So, dia suruh tulis macam mana? Dia nak P dulu kan? So, kita tulislah. K ialah nombor kuasa 2 sempurna. So, tambahkan. Jika dan hanya jika punca kuasa 2 K ialah nombor bulat. Okey. Untuk soalan B, C, D. Sama juga. Just tentukan dia punya P dan Q dulu. Okey. Nanti try buat sendiri. Boleh screenshot dulu. Dan try buat sendiri ataupun tengok dalam buku teks. Okey. Kita tengok next. Ini pun sama. Tulis 2 implikasi. So, kena baca soalan betul-betul. 2 implikasi. So, 2 implikasi ni apa? Kita tahulah tadi apa? Implikasi yang pertama, jika P, maka Q. Implikasi yang kedua, jika Q, maka P. So, kita tengok dekat sini. PQR ialah poligon sekata. Jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. So, yang mana P? Kat depan kan P. Depan ni P. Belakang ni ialah Q. So, tulislah 2 implikasi. Implikasi yang pertama, jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR bla bla bla. Okey? Yang tu tak settle lagi. Itu baru implikasi yang pertama. So, implikasi yang kedua, jika Q dia apa tadi? Q ni yang belakang kan? Okey, PQ sama dengan QR sama dengan bla bla bla. Maka dia punya P dia
PQR ialah poligon sekata. Okey? B ni pun sama. So, kita tengok dulu. Jika dan hanya jika dia kat mana? Okey, jika dan hanya jika dia dekat tengah ni kan? Sorry, tengah ni. So, dekat depan ni ialah P. Dekat belakang ni ialah Q. So, tulislah implikasi yang pertama apa? Jika P. So, jika M per N ialah pecahan tidak wajar, maka M lebih besar daripada N. So, implikasi yang kedua, jika M lebih besar daripada N, maka M per N ialah pecahan tidak wajar. Okey? Tak payah pening-pening, sebenarnya senang je. Okey? Cuma dia banyak lah untuk topik ni, dia banyak kena ingat. Apa yang penting awak kena faham dulu apa yang kena buat. Dia sebenarnya dia tak payah ingat sangat pun. Dia kalau awak faham, awak automatik akan ingat terus. Okey? Okey. Kita akan tengok yang terakhir ni, iaitu kita ada akas, kita ada songsangan dan kita ada kontrapositif. Okey. Contoh tadi penyertaan kita, jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Okey. So, jika apa ni? Jika P, maka Q. Okey, itu untuk pernyataan. Yang kedua ialah akas. Akas ni ialah kita terbalikkan daripada pernyataan tadi. Kita tulis Q dekat depan, P dekat belakang. Okey, jika Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Jika Q, maka P. Itu untuk akas. Okey, ini memang kena ingat sikit lah. Okey, untuk songsangan. Okey, songsangan ni apa? Jika Ali bukan seorang pengawas, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Okey, Ali bukan seorang pengawas. Okey, ingat balik. Perkataan bukan ni apa? Penafian kan? Kita kena tambah ni. Kena tambah simbol ni. Apa? Tilde P, tilde Q. Okey, itu untuk songsangan. Songsangan kena ada perkataan bukan ataupun tidak daripada pernyataan tadi. Okey, untuk kontrapositif. Jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, maka Ali bukan seorang pengawas. Okey, untuk kontrapositif, dia hanya terbalikkan daripada songsangan tadi. Okey, songsangan tadi, jika bukan P, maka bukan Q kan? So, untuk kontrapositif, jika bukan Q, maka bukan P. So, secara generalnya, kita boleh tulis dia sebagai macam ni lah. Okey, kita kena ingat lah. Untuk pernyataan biasa, jika P, maka Q. Untuk akas, kita akan terbalikkan. Q dekat depan, P dekat belakang. Jika Q, maka P. Untuk songsangan, songsangan ni, dia ialah penafian bagi pernyataan. Dia ada bukan Dia ada bukan. Okey. Jika bukan P, maka bukan Q. Untuk kontrapositif pula, dia ialah terbalik daripada songsangan tadi. So, bukan Q ni kita tulis kat depan, bukan P kita tulis dekat belakang. Okey. So, kita akan tengok contoh. Okey, contoh yang ke-12. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang berikut. Okey, apa yang dia bagi ni ialah pernyataan. Okey, kita tulislah kat sini, pernyataan. Kita salin balik dia punya soalan dia kan. Okey, pernyataan dia ialah jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada kosong. So, apa-apa pun, pertama sekali kita kena tentukan dulu dia punya P dan Q dia. Okey, so kita tentukanlah yang mana P. So dekat sini P, dekat sini ialah
Q. Okay? Bila kita dah tentukan P dan Q, kita bolehlah tulis dia punya akas, dia punya songsangan dan dia punya kontrapositif. So, tadi apa? Pernyataan. Kalau pernyataan, kita tulis macam mana? Jika P, maka Q kan? Kalau akas Q kat depan. Jika Q, maka P. Kalau songsangan macam mana? Dia ada bukan kan? Jika bukan apa? Bukan P, maka bukan Q. Kalau kontrapositif kita ada jika bukan Q, maka bukan P. Okey. So, kat sini kita dah tentukan dah dia punya P dan dia punya Q. So, kita boleh tulis dia punya akas. Akas dia apa? Jika Q, maka P. So, Q tadi dekat atas ni, jika X lebih besar daripada kosong ni, dia punya Q dia kan? Maka X ialah nombor positif. Ini dia punya P. Okey? Just tulis macam tu je lah. Untuk songsangan pula, jika bukan P. Okey, P tadi ialah X ialah nombor positif. Kalau bukan P, so X bukan nombor positif. Ini bukan P. So, maka X tidak lebih besar daripada kosong. So, ini ialah bukan Q. Dia ada perkataan tidak, dia tambah. Tidak dekat sini. Ni kat sini dia tambah bukan. Okey, untuk kontrapositif, kita just terbalikkan songsangan. Bukan Q dekat depan, bukan Q dan bukan P dekat belakang. P dekat belakang. Jadi apa yang penting, kita kena ingat susunan ni. Okey? Kena ingat susunan ni macam mana. Okey, itu untuk soalan A. Soalan B, sama jugalah. Dekat sini P, dekat sini Q. Untuk akas, Q dekat depan, P dekat belakang kan? Untuk songsangan pula, songsangan bukan P. So, bukan P. So, tengok. P dia apa? Dia ada tanda macam ni kan? Lebih besar. Lebih besar daripada kosong. Tapi kalau kita nak buat bukan, kita kena tukarkan simbol. Okey, lebih kecil dan kita kena tambahkan sama dengan kat bawah dia. Okey, ini ialah bukan. Okey, yang ni pun sama. Simbol dia kena tukar. So, ini ialah bukan P. Kat belakang ni ialah bukan Q. Untuk kontrapositif, just terbalikkan kan dengan songsangan. Bukan Q dekat depan, bukan P dekat belakang. Okey? Sama je. Untuk C pun, jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Ini ialah P. Ini ialah Q. Okey, untuk akas kita terbalikkan. Q dekat depan, P dekat belakang. Okey, untuk songsangan. Songsangan kan bukan P kan? So, P ni tadi sama dengan. Kalau kita nak tulis bukan, kita letakkan simbol tak sama dengan. Kena ada slash dekat atas ni. So, ini ialah bukan P dan belakang ni pun sama. Bukan Q. Untuk kontrapositif, bukan Q dekat depan, bukan P dekat belakang. Okey? So, kita kena tulis baliklah apa yang daripada pernyataan tadi. Okey? Okey, selepas mengenal pasti akas, songsangan dan kontrapositif suatu implikasi, anda akan menilai kebenaran pernyataan tersebut tadi. Okey, macam mana kita nak menilai kebenaran pernyataan yang tadi kita buat tu? Okey, sebelum ni kita dapat menilai untuk pernyataan majmuk kan? So, sekarang kita nak tengok. Okey. Kita berdasarkan jadual ni lah. Kalau
Akas benar. Kalau tengok jadual ni macam pening sikit kan? So macam mana ni? Kena ingat ke jadual ni cikgu? Cikgu kena ingat ke? Saya ni banyak-banyak macam ni, saya malas dah nak ingat. Okey. Berdasarkan jadual ni, saya boleh buat dua rules lah. Okey. Rules yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang pertama ialah kalau dua-dua benar, kalau macam P benar, Q pun benar, maka dia punya penyataan tu automatik akan jadi benar. Okey? Kalau salah satu saja benar, yang kedua ni salah. Okey. Kalau P benar, Q palsu, dia punya pernyataan dia akan jadi palsu. Syarat dia mesti dua-dua benar, dia akan jadi benar. Okey? Itu syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua, nak tulis kat mana Tulis kat sini Syarat yang kedua, kalau P palsu, kalau depan dia palsu, kalau belakang dia apa-apa tak kisahlah, palsu ke, dia punya Q dia palsu atau benar, automatik pernyataan ni akan jadi benar. Okey? Syarat yang kedua kita tengok P saja. Yang depan saja palsu, automatik dia akan jadi benar. Okey, itu ialah dua syarat. Okay. So kita tengok dekat sini. Dekat P ni. Okey, dua-dua benar, automatik semua akan jadi benar. Okey? Macam tadi kan, syarat yang pertama. Kalau dua-dua benar, automatik akan jadi benar. Okey, syarat yang pertama juga. Kalau satu saja benar, P saja benar, Q palsu, automatik dia akan jadi palsu. Dia akan jadi palsu. Kalau satu je benar, P saja benar, yang Q palsu, dia akan jadi palsu. Okey? Kalau dua-dua benar, baru dia akan jadi benar. Okey, kita tengok syarat yang kedua. Syarat yang kedua saya kata, kalau P palsu, automatik belakang akan jadi benar kan? Okey, tak kisahlah kalau palsu dekat sini, kat sini palsu, depan palsu, kalau belakang benar, automatik dia akan jadi benar. Kita tengok P saja. Kalau P palsu, automatik akan jadi benar. Kat sini, P palsu, automatik dia akan jadi benar. Kita tak payah dah tengok Q. Okey, kalau Q pun palsu, dia akan jadi benar juga. Ini untuk implikasi sahaja. Implikasi untuk akas, rongsangan dan kontrapositif. Okey. Ni pun sama juga. Okey, so kita akan tengok contoh lah. Tentukan nilai kebenaran implikasi akas, rongsangan dan kontrapositif bagi implikasi. Yang ni. So, okey, kita tengok Untuk implikasi dia. Implikasi dia kita tulis baliklah yang ni kan. Untuk akas dia apa? Akas kita terbalikkan kan. Kat sini P, kat sini Q. Untuk akas, kita tulis Q dulu kan. Q, lepas tu P. Okey, untuk rongsangan, bukan P, bukan Q. Untuk kontrapositif, bukan Q, bukan P. Okey, cuba tengok dekat depan ni. Kita tengoklah. P ni, benar ke palsu? 2 kali 3 sama dengan 6. Benar kan? So, dekat sini kita kena buat darab dulu kan. 2 darab 3, 6. 8 tolak 6 sama dengan 16. Palsu kan? Okey, kita tengok balik syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi, dua-dua kena benar. Benar dengan benar, baru dia akan jadi benar kan? So, kat sini benar dengan palsu. Dia akan jadi palsu. Okey, ini syarat yang pertama. Okey, kita tengok akas. Akas tadi, dia punya Q ni salah, palsu. Dia punya P dia benar.
Kalau palsu dan benar. Okay, kita tengok syarat yang kedua. Tadi saya cakap, syarat kedua, kalau depan dia palsu, tak kisah yang kedua ni palsu ke benar, automatik dia akan jadi benar. Okay, so dekat sini palsu dah. Dekat sini benar, automatik dia akan jadi benar. Okay, ini syarat yang kedua tadi. Okay, kita tengok untuk songsangan ni. 2 darab 3 tak sama dengan 6. So, salah lah kan? Sini palsu. Okay, 2 darab 3. Yang ni pun palsu. Ini pun benar. So, kalau palsu, automatik dia akan jadi benar. Okay, dia tak kisah kat sini benar ke, palsu ke, dia automatik akan jadi benar. Okay, untuk yang ni pula, ini benar dan ini palsu. Okay, benar dan palsu. Kita tengok syarat yang pertama kan. Kalau syarat yang pertama, dua-dua mesti benar, dia akan jadi benar. Tapi ini satu je benar. Yang ni palsu. So, dia akan jadi palsu. Okay. Yang ni boleh try sendiri. Okay, untuk praktis sendiri 3.1. Okey, contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Okey, bagi setiap pernyataan palsu, sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal boleh diberi untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Sebagai contoh, pernyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih penjuru adalah palsu kerana segitiga tidak mempunyai penjuru. Okey, kalau kita kata itu palsu, kita kena bagi sebab kenapa dia palsu. Okey. Okey, macam ni. Tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey. Semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180. Okey, betul ke semua poligon? Semua. Okey, salah kan? Sudut pendalaman 180 ialah segitiga saja kan? So, kita kena bagi sebab lah. Palsu kerana pentagon mempunyai hasil sudut pendalaman 540 ataupun palsu kerana segi 4 mempunyai hasil sudut pendalaman 360. Kena bagi sebab. Okey. Okey, untuk B. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Sebilangan. Betul lah kan? Sebilangan sahaja nombor genap. Apa nombor perdana? 2 kan? Nombor genap. Yang lain semua kebanyakannya nombor ganjil. 3, 5, 7 dan sebagainya. So, benar. Kalau benar, tak payah bagi sebab apa-apa. Okey, untuk C. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Betul ke salah? Palsu. Palsu. Kena bagi sebab lah. Kerana 8 bukan faktor bagi 20. Betul lah. 8. Kita tak boleh bahagi 20 dengan 8 kan? Kita akan dapat baki dan kita akan dapat perpuluhan. So, untuk D, 6 atau 36 ialah gandaan 9. Atau, kalau atau apa? Salah satu. 6 atau 36. Salah satunya ialah gandaan 9. Okay, so jadi benar. Okay, untuk perkataan dan, dua-dua ni mesti faktor bagi 20. Palsu lah kan? Kalau dia kata atau, ini dia akan jadi benar. Okay? Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bla bla bla. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey. So, dia kata dekat sini, untuk soalan A, dia kata tulis penafian. Macam mana kita nak tulis penafian? Kalau ada simbol macam ni, elemen ni. So, Adam bukan elemen. Just tanda slash je lah kan? Elemen bagi 3, 6, 9. Ini ialah penafian. Okey? So, sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal yang menyokong jawapan anda. Okey. 6 ni dia kata bukan unsur bagi 3, 6, 9. Palsu lah kan? Sebab apa? 6 ada dalam set ni kan? Ada. Okey. So, untuk B. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2.
dia suruh tulis penafian. So, kalau penafian kita kena tambah perkataan bukan ataupun tidak. Bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Okey, dan seterusnya lah. Boleh buat sendiri yang lain. Okey, kita tengok jawapan. Okey, dia tengok palsu. Okey, ini boleh tengok dalam buku teks, okey? Ini pun boleh try. Okey, boleh screenshot dan try ataupun boleh tengok dalam buku teks. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.